kita khawatir ada sesuatu yang tak kena, kita takut, sekiranya kita tak siasat kenapa dia merakam perjalanan mahkamah itu dan kepada siapa laporan dihantar. Kita takut tuan-tuan, sekiranya ada sebarang unsur blackmail, ada sebarang unsur ugutan yang menyebabkan keputusan yang dibuat semalam tidak dibuat dengan rela hati. Kita nak ulas tentang satu misteri lembaga ataupun kelibat lembaga yang kita lihat berada di dalam mahkamah hari semalam. Dari jam 9 pagi dia berada di dalam mahkamah sehingga jam 2.30 petang. Dan lembaga ini saudara merakam apa yang berlaku di dalam mahkamah, merakam kemungkinan besar perjalanan mahkamah yang mana semua orang tahu itu tidak boleh berlaku. Namun yang lebih mengejutkan tuan-tuan, lembaga yang saya maksudkan ini saudara ialah suami kepada ketua hakim negara, salah seorang daripada hakim yang mengadili kes yang melibatkan rayuan Datuk Seri Najib Tun Razak, iaitu suami kepada Tengku Maimun yang merupakan Datuk Zamani Ibrahim. Ini dia tuan-tuan, gambar dia. Bukan setakat beliau hadir di dalam mahkamah, saudara, beliau merakam, merakam dan dilihat dalam keadaan yang mencurigakan, membuat beberapa panggilan telefon, saudara, dan menghantar, seolah-olah menghantar laporan kepada seseorang. Jadi saudara, bagi saya perkara ini sangat bahaya. Bahaya kenapa? Kita khawatir ada sesuatu yang tak kena. Saya katakan kita khawatir ada sesuatu yang tak kena. Itu sebab saya menyeru kepada hari ini supaya pasukan polis Diraja Malaysia segera menyiasat, kerana saya khawatir, takut-takut nyawa ketua hakim negara terancam, takut-takut orang yang dekat dengan ketua hakim negara nyawanya terancam kerana kehadiran suami kepada Tengku Maimun ini tuan-tuan amat luar biasa. Amat luar biasa. Kenapa saya katakan amat luar biasa? Kerana suami kepada ketua hakim negara ini amat tidak masuk akal menghadiri kes di mana isterinya menjadi salah seorang daripada hakim yang mengadili kes Datuk Seri Najib dalam keadaan hari ini heboh satu Malaysia bila mana Raja Petra membuat kenyataan mengatakan bahawa Amar Singh, Datuk Amar Singh, pegawai di Jabatan Siasatan Jenayah yang telah rengsek ataupun yang telah menggeledah kediaman anak kepada Datuk Seri Najib Tun Razak di Pavilion Residence, dikatakan telah membawa pasangannya dalam keadaan walaupun Amar Singh telah membuat laporan polis ke atas Raja Petra, dalam keadaan satu Malaysia ini tuan-tuan kecoh havoc dengan insiden Amar Singh dituduh membawa pasangannya. Tiba-tiba kita dikejutkan tuan-tuan, tiba-tiba Chief Justice pula pasangannya ada di dalam mahkamah dan dilihat sedang merakam perjalanan mahkamah ni tuan-tuan. Saya cakap terus terang, saya tidak fikir bahawa Chief Justice akan membenarkan perkara ini berlaku kecuali sekiranya ada sesuatu yang tak kena. Itu yang kita minta pihak polis siasat. Kerana apa? Kerana saya nak
pastikan bahawa ketika Chief Justice membaca keputusan 5 orang hakim semalam, kita terima apa yang telah diputuskan. Kita tak pertikaikan keputusan mahkamah, itu hak mahkamah, kita terima. Tetapi kehadiran suami kepada ketua hakim negara semalam merakam, termasuklah ketika isterinya membacakan keputusan menolak permintaan Peguam Datuk Seri Najib untuk memasukkan bukti-bukti baru. Kita khawatir ada sesuatu yang tak kena. Kita takut sekiranya kita tak siasat kenapa dia merakam perjalanan mahkamah itu dan kepada siapa laporan dihantar. Kita takut tuan-tuan, sekiranya ada sebarang unsur blackmail, ada sebarang unsur ugutan yang menyebabkan keputusan yang dibuat semalam tidak dibuat dengan rela hati, dengan tanpa sebarang ugutan, tanpa sebarang paksaan, tanpa sebarang macam-macam boleh jadi tuan-tuan. Itu sebab kita minta supaya pasukan polis Diraja Malaysia segera memanggil suami kepada ketua hakim negara dan meminta penjelasan beliau. Dikala satu Malaysia tengah havoc cerita Amar Singh bawa girlfriend dia, yang telah pun Amar Singh buat laporan polis ke atas Raja Petra. Memang tak masuk akal tuan-tuan untuk ketua hakim negara melakukan perkara yang sama dikala keadaan begitu panas lagi. Baru 2-3 hari Raja Petra membuat pendedahan ini tuan-tuan. Walaupun saya pun tak percaya, tetapi kali ini saya nak beritahu tuan-tuan, yang hadir ini memang Datuk Zamani Ibrahim, suami kepada Tengku Maimun, ketua hakim negara tuan-tuan. Macam mana dia boleh hadir di kala keadaan havoc tentang Amar Singh? Saya yakin tuan-tuan ada sesuatu yang tak kena, dan paling saya takut sekiranya baik nyawa Tengku Maimun diancam ataupun nyawa kepada orang yang rapat dengan Tengku Maimun mungkin diancam. Kita minta pihak polis siasat, kerana bila siasatan dilakukan, sudah pasti tuan-tuan, handphone kepada suami Tengku Maimun ini akan diperiksa. Dan jika diperiksa saudara, kalaupun tak dapat ataupun sudah di-erase, di-delete, Jabatan Forensik saudara, PDRM, MCMC, mereka ada bahagian forensik. Delete lah macam mana pun saudara. Kita tak lupa lagi rakaman perbualan di antara Datuk Seri Najib dengan Datin Sri Rosmah boleh dikeluarkan balik. Jadi jika ini dikeluarkan tuan-tuan, kita akan tahu motif sebenar, punca sebenar, ataupun adakah kerana terpaksa atau dipaksa atau diugut yang menyebabkan suami kepada Tengku Maimun hadir di dalam mahkamah untuk memantau, memastikan. Kita tak tahu sama ada hanya nak memantau, memberikan laporan, ataupun nak membuktikan apa juga perkara telah pun dilakukan. Kita tak tahu. Kita minta pihak polis siasat, kerana amat mencurigakan tuan-tuan. Kehadiran Datuk Zamani Ibrahim di dalam kes yang melibatkan isterinya sendiri amat pelik tuan-tuan. Malah saudara, hari ini saya baru saja dilepaskan oleh mahkamah hanya kerana kesalahan saya. Apa kesalahan saya? Bila saya menghadiri kes pembicaraan Datuk Seri Zahid Hamidi, saya telah membuat catatan menggunakan notes. Notes ini tuan-tuan tahu, telefon memang tak boleh digunakan dalam mahkamah. Tak boleh digunakan dalam mahkamah kerana telefon ni saudara, pertama sekali dia boleh mengganggu perjalanan mahkamah kalau kita buat call. Kalau kita tak silent mode, tiba-tiba bunyi deringan telefon, boleh mengganggu perjalanan mahkamah. Kalau kita merakam seperti mana rakaman ini dibuat saudara, video ke ataupun rakaman gambar ke,
saudara, ianya boleh dikira sebagai mengganggu perjalanan mahkamah. Saya telah ditegur oleh pihak polis, tuan-tuan. Saya ketika itu memberitahu kepada anggota polis tersebut, saudara, saya beritahu dengan dia cara baik, saya bukan menggunakan telefon saya untuk texting, WhatsApp ataupun sebagainya. Saya beritahu saya mencatat. Mencatat. Dia kata, oh tak boleh mencatat menggunakan handphone. Saya cakap depan tu, mencatat menggunakan laptop boleh. Kenapa menggunakan handphone tak boleh? Bila dia dah pergi, walaupun saya tutup telefon saya rasa tak puas hati. Kerana saya yakin tidak ada undang-undang yang mengatakan mencatat menggunakan laptop boleh, mencatat menggunakan handphone tak boleh. Jadi saya mengeluh dengan kawan saya. Saya cakap this is stupid. Catat guna handphone tak boleh, catat guna laptop boleh. Disebabkan bila saya cakap dengan kawan saya dia tak duduk sebelah saya sebab dekat kursi tu ada pangkah. Kita kena ada social distancing. Hafiz pada ketika tu berada di kanan saya. Jadi bila saya cakap dengan Hafiz, pegawai polis ini mendengar saya sebut perkataan stupid. Dia tak kata pun dalam laporan polis dia pun dia tak kata saya kata dia stupid. Tak ada. Ini laporan-laporan Malaysia kini, tuan-tuan. Tuan-tuan abaikan. Seperti mana biasa dia akan cuba burukkan mana-mana pemimpin UMNO. Dia kata saya kata pegawai polis stupid. No, saya petikaikan SOP yang kata boleh catat guna handphone, guna laptop, tak boleh catat guna handphone. Dan hari ini kerana saya tak nak panjangkan cerita, saya telah meminta maaf kepada pihak hakim dan saya mengakui saya melakukan kesilapan. Tak sepatutnya saya merungut ataupun mumbling dengan kawan saya dengan mengeluarkan perkataan stupid. Dan alhamdulillah kita ucap terima kasih kepada Hakim Colin kerana dia telah menggunakan budi bicara dia, memberikan saya amaran dan alhamdulillah saya telah dilepaskan dan dibebaskan tanpa sebarang hukuman. Jadi tuan-tuan, ini suami kepada ketua hakim negara. Jelas ada bukti dia merakam. Takkan anggota polis, tuan-tuan, yang berada di tempat kejadian membiarkan saja rakaman dilakukan tanpa sebarang apa-apa warning dan sebagainya. Ini satu perkara yang luar biasa. Cuma saya bimbang, tuan-tuan, takut ianya dirakam, laporan dihantar kepada individu yang boleh membahayakan keselamatan ketua hakim negara. Maka saya minta pihak polis siasat dengan seterusnya.